أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan suratul Lail. Malam ini sepatutnya Ustaz Bukhari, tapi mungkin dia tak sempat, maka saya gantikan pada malam ini dengan perbahasan surah Al-Lail. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suratul Lail ini para ulama membahaskan bahawa dari sudut kategori surah, namanya surah Al-Lail. Dari sudut Makkiyah ataupun Madaniyah, surah ini Makkiyah, yakni diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi berhijrah ke Al-Madinah. Dan ini sepakat ulama kata dia Makkiyah. Bukan ada khilaf di kalangan ulama, tidak, sepakat ulama. Dan surah ini ada 21 ayat. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha maknanya wal-lail yakni demi waktu malam, yakni Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan waktu malam. Idza yaghsha maknanya bila malam itu menutupi perkara yang berada di antara langit dan bumi. Lalu disebabkan kegelapan malam, tak nampak apa-apa, maka demi waktu malam Allah bersumpah dengan waktu malam ini kerana malam itu ada manfaat. Dari sudut Allah jadikan waktu malam ini tenang, tidak bising. Allah jadikan waktu malam ini ada manfaat yang besar. Boleh buat ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, boleh ambil rehat padanya setelah penat bekerja. Allah jadikan libasul lakum, maka malam itu dia jadi pakaian, yakni tempat waktu untuk kamu rehat. Seperti mana malam itu ada fawaid, ada faedah, ada manfaat, begitu juga siang Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu siang. Pada ayat yang kedua Allah berfirman wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang, ini Allah bersumpah dengan waktu siang. Idza tajalla, apabila ianya zahir. Tajalla, bila dia mula menyingsing, mengeluarkan cahaya. Jadi Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang. Allah jadikan waktu malam dan Allah jadikan waktu siang. Dan malam dan siang ini Allah jadikan, bila datang siang dia pergi malam, bila datang malam pergi siang. Dia datang bersilih ganti. Dia tak datang dua-dua. Macam mana nak ada dengan alam ini malam dan siang pada satu masa? Tak berlaku dia macam tu. Dia sama ada datang malam atau siang. Cuma siang ni dan malam ini dia makhluk. Dulunya tak ada. Allah ciptakan bumi kita ni, seawal diciptakan bumi tanpa malam dan tanpa siang. Kita dengan akal yang terhad ni pun nak fikirkan bumi di awal sebelum diciptakan malam dan siang tu ada tanpa malam dan tanpa siang, sangat sukar untuk kita imagine, untuk kita bayangkan. Akal kita ni terhad.
dia banyak perkara yang kita tak boleh capai dengannya, tak boleh capai dengannya. Maka pernah satu keadaan, kata para ulama, Allah jadikan malam ini dan siang ini belum lagi ada. Alam ini tanpa malam dan siang. Sekarang ni ada, sama ada datang malam pun datang siang. Bila datang siang pergi malam, bila datangnya malam perginya siang. Akal kita tak boleh gambarkan alam ini tanpa salah satu daripada kedua-duanya. Dan adanya malam dan siang ini, hadza yadullu ala azimati qudratillah, ala azimi qudratillah, menunjukkan betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah pencipta bagi siang yang ia ada cahaya, dan Allah taala ciptakan malam yang ia kegelapan. Maka an-nur waz-zalam hadza min khalqillah. Cahaya dan kegelapan itu ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya dan kegelapan hadza min ajsami al-latifah. Kata ulama, dia termasuk di antara jisim-jisim yang halus yang kita tak boleh sentuh dengan tangan. Ia ada tempat cahaya ada tempat baginya, kegelapan pun ada tempat baginya. Tapi kedua-duanya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakannya. Allah tidak seperti cahaya, sinaran cahaya. Allah tidak seperti kegelapan. Allah taala la yushbihu dhalaman wa la yushbihu an-nur. Allah tidak seperti cahaya dan tidak seperti kegelapan. Baik, Allah taala tak seperti cahaya, tak seperti kegelapan. Apa makna Allahu nurus samawati wal ard? Apa makna Allahun nur? Allahun nur, Allah itu nur. Nur di sini adakah maknanya cahaya, sinaran? Jawabnya tidak. Bukan nur di sini maknanya Allah itu adalah sinaran cahaya, itu tidak. Itu bukan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Orang yang yakin bahawa Allah itu nur dengan makna cahaya, orang ini tak beriman dengan Allah. Dia tak kenal Allah, dia tak beriman dengan Allah. Maknanya dia beriman, dia percaya tentang dia menyembah satu cahaya yang ia sinaran, dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa makna Allahu nurus samawati wal ard? Kata Ibnu Abbas, maknanya Allahu huwal hadi, Allah al-hadi li ahli samawati wal ard. Allah adalah pemberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk, yakni nur di situ dengan makna petunjuk. Allah yang memberi petunjuk, yang menjadikan petunjuk kepada penduduk yang di langit. Siapa penduduk di langit? Malaikat. Allah yang memberikan kepada mereka petunjuk, dan juga kepada orang mukminin yang ada di dunia ini. Siapa yang bagi petunjuk kepada mereka? Allah. Itu maknanya Allahu nurus samawati wal ard. Seperti mana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bukan makna Allahu nurus samawati wal ard, maknanya Allah sinaran cahaya. Auzubillah. Itu bukan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Itu i'tiqad ahli punnati waranah. Bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tapi hati-hati. Yang saya sebut ini kerana kadang-kadang seseorang tu dia tak mengaji sifat 20, dia tak mengaji ilmu tauhid, dan dia tak mantap di dalam ilmu ini, bawa kepada dia situasi dia nak mati. Syaitan datangkan dalam pelbagai bentuk supaya cabut iman dia. Maka dia kata, oh saya ni cantik, tengok datang dalam rupa bentuk cahaya. Dia kata, inilah Tuhan kamu. Maka dia nak cabut agama orang itu di penghujung hayat dia. Dia datang dalam bentuk macam itu supaya orang ni dia jatuh dalam kemurtadan sebelum dia mati. Orang hak tak mengaji tauhid nyaya lah, tak nyaya di saat ini dia gundah gulana lah, dia tak mampu, dia tak ada senjata nak tolak. Kalau dia ada ilmu tauhid, dia mengaji, ngaji dah kan, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan makhluk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, Allah itu bersalahan daripada makhluknya, tidak sama dengan makhluknya.
Cahaya tu makhluk, dulunya tiada, kemudian dia jadi ada. Dan dia tu benda yang tak boleh disentuh dengan tangan, makhluk. Maka tak bolehlah dia, bukanlah dia Tuhan. Kalau orang tu ada ilmu, maka dia boleh tolak. Kalau tak ada ilmu macam mana? Dia jatuh di dalam kesesatan. Kadang-kadang dia kata, oh dia datangkan dalam bentuk besar. Kamu kata Allahu Akbar, ni dia ni, Tuhan kamu lah ni besar. Jawabnya, nyaya lah. Nyaya tu kenapa? Kerana Allahu Akbar bukan makna itu. Allahu Akbar yakni, maknanya dari sudut betulnya makna i'tiqad kita pada perkataan ini, bila kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ataupun kita muazzin di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun dalam apa kita panggil masa raya tu kita buat takbir Allahu Akbar tu, maknanya Allahu Akbar min kulli kabirin qadra, maknanya Allah Ta'ala maha besar daripada segala yang besar dari sudut martabat. Maknanya Allah tu besar dari sudut martabat, bukan dari sudut saiz. Ada saiz macam mana langit tu besar, Allah Ta'ala ada saiz besar seumpamanya. Lah, itu bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Meyakini i'tiqad macam itu solat tak sah, itu puasa tak sah. Itu maknanya orang ni dia tak kenal Allah. 60 tahun 70 tahun dia hidup, dia tak pernah kenal Allah Ta'ala. Ini yang kata Imamul Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah penyembahan sehinggalah dia kenal akan Tuhan yang wajib disembah. Maka kata Sayyiduna Ali, man za'ama anna ilahanal mahdud faqad jahila khaliqal ma'bud. Orang yang dia sangka, dia meyakini Allah itu sesuatu yang ada ukuran saiz, orang ini dia tidak kenal akan Tuhannya, yakni dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahu Akbar tu kan maknanya Allah tu besar dari sudut saiz. Itu bukan i'tiqad kita orang muslimin. Dan juga bila kita buat rukuk, kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kan maknanya Allah maha suci, Allah yang besar. Besar di sini maknanya yang besar dari sudut martabat juga. Bila kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu maknanya besar dari sudut martabat. Maknanya kalau kita nak bagi makna, bagi sesuai dengan kefahaman level orang awam yang dia tak mengaji ni, kita kata maknanya Allah maha agung. Yani Allahu Akbar, yani Allah maha agung, yani maha besar dari sudut martabat. Itu makna yang padanya. Subhanallah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ayat yang ketiga, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, dan demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Jadi ayat ni Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya pula, bahawa zatnya dia yang menciptakan lelaki dan perempuan. Jadi Allah Ta'ala kadang dia bersumpah dengan makhluk, dan kadang dia bersumpah dengan zatnya. Di sini lelaki di sini kata jenis, maknanya merangkumi semua lelaki. Perempuan di sini maknanya semua perempuan. Jadi semua lelaki dan perempuan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakannya. Ada pendapat yang lain. Ulama-ulama bila dia tafsirkan pada kalimah az-zakar wal unsa, lelaki dan perempuan, ada setengah ulama kata yang dimaksudkan dengan Allah menciptakan lelaki, dia kata itu maknanya Adam. Lelaki di sini maknanya Sayyiduna Adam alaihi salatu wasallam, maknanya Allah ciptakan Nabi Adam. Wal unsa, dan perempuan di sini maknanya Hawa. Maknanya Hawa. Artinya Allah
bersumpah dia dengan zatnya bahawa dialah yang menciptakan Adam dan Hawa. Nah, dan ada ulama kata tak, dia merangkumi semua, maknanya semua lelaki dan semua perempuan. Dinamakan Adam itu dengan Adam kerana Nabi Adam tu khuliqa min adimil ard. Adam tu dia diciptakan daripada campuran tanah-tanah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam supaya diambilnya tanah, diambilnya tanah putih, tanah hitam. Jadi anak Adam ada kulit putih, ada kulit hitam, dan diambilnya yang menengahi, yang warna kelabu, brown. Anak Adam ada yang warna apa tu, yang warna macam itu kulit dia, dan ada tanah yang keras dan lembut. Sebab tu sebahagian daripada tabiat setengah manusia ni ada yang dia memang bangsanya keras, ada yang lembut halu, belah-belah timur juga halu ya, nampak lembut kan. Nah, dan ada tanah yang elok, ada yang tanah yang radit, ada tanah yang yakni elok, ada tanah yang tak elok. Jadi macam itulah diciptakan Nabi Adam daripada tanah. Manakala Hawa, dinamakan Hawa itu kerana diciptakan dia daripada sesuatu yang hidup, dan yang hidup itu ialah Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan daripada tulang rusuk dia Hawa. Oleh kerana Hawa ini diciptakan daripada sesuatu yang hidup, dinamakan dia Hawa. Kerana Hawa maknanya yang diciptakan daripada something yang hidup, iaitu Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang keempat, Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu, pekerjaan kamu, lasyatta, berbeza-beza, berbeza-beza, berbeza-bezalah. Ini kata ulama jawabul qasam. Ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu malam. Ayat kedua Allah bersumpah dengan waktu siang. Ayat ketiga Allah bersumpah dengan zatnya yang menciptakan lelaki dengan perempuan. Datang jawab bagi sumpahan ini, dia dipanggil jawabul qasam pada ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, yakni sesungguhnya usaha kamu itu, sa'yakum ni usaha, pekerjaan, lasyatta yakni berbeza-beza. Apa makna berbeza-beza? Manusia ni dari sudut amalan mereka tu beza-beza. Ada sebahagian daripada mereka dengan sebab amalan-amalan mereka dan pekerjaan mereka di dunia menjadikan mereka jauh daripada azab, dijauhkan dia daripada azab disebabkan pekerjaan-pekerjaan dia di dunia. Dan ada sebahagian orang didekatkan di neraka, bahkan dihumban di dalamnya disebabkan perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang dia buat di dunia ini. Sebab itulah warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu ghadiyan, manusia ni dia ada dua kategori. Kata Rasulullah, an-nasu ghadiyan, manusia ni ada dua jenis manusia dari sudut amal pekerjaan dia. Dari sudut mana? Dari sudut amalan dia ada dua jenis. Faghadin fi fikaki nafsihi famu'tiquha. Kata Nabi, ada orang kerja dia tu, amalan dia tu menjadikan dia ni terselamat daripada dibinasakan di dalam neraka. Maknanya terselamat daripada azab, daripada dibinasakan nanti di hari kiamat. Famu'tiquha, lalu dia dibebaskan daripada neraka, tak dihumbangkan dalam neraka. Wa qadin famubiquha,
dan ada sebahagian manusia disebabkan pekerjaan mereka, maka mereka dimasukkan dalam neraka dan tidak dibebaskan daripada neraka. Binasa dirinya di dalam neraka. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun man a'ta, orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Itu makna man a'ta, yakni orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Wattaqa, dan orang yang bertakwa. So, apa makna bertakwa? Selalu kita sebut masa khutbah kan, takwa. Apa makna takwa? Takwa maknanya adaul wajibat wajtinabul muharramat. Maknanya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tu maknanya takwa. Tu maknanya at-taqwa. Siapa yang dimaksudkan oleh ayat ni? Ada insan khusus ke? Jadi di sini ulama-ulama bahas siapa orang yang dia menunaikan hak Allah dan dia bertakwa. Siapa? Adakah dia orang spesifik yang dimaksudkan dengan ayat ini? Majoriti ulama apabila sebut ini, majoriti ulama tafsir, mereka kata yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah Nabi Allah, iaitulah Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq, sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini setelah para anbiya, dia ni adalah yang paling afdal. Para anbiya adalah makhluk yang paling afdal. Setelah para anbiya, di kalangan manusia yang bukan nabi, manusia yang paling afdal iaitulah Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq. Di kalangan awliya, Sayyidina Abu Bakar afdalul awliya. Dia adalah awliya yang paling afdal. Hatta di umat-umat yang sebelumnya, sebelum Rasulullah ada awliya, kata ulama, Abu Bakar lebih afdal juga daripada mereka. Jadi Abu Bakar ni seafdal manusia setelah anbiya. Abu Bakar. Setelah Abu Bakar itu ialah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ini ijma', tak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar tentang kelebihan dia tak ada khilaf. Tentang Sayyidina Umar tak ada khilaf. Cuma setelah Sayyidina Umar, siapa dulu? Sayyidina Osman dulu ke Sayyidina Ali bin Abi Talib dulu? Di sini berlaku khilaf. Majoriti ulama kata yang paling afdal setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu ialah Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan. Tapi tak, ada sebahagian ulama kata tak. Yang paling afdal setelah Sayyidina Umar radhiyallahu an itu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Afdal yakni paling mulia. Afdal maknanya paling mulia. Maksudnya bila kita kata para anbiya tu afdalul umam, maknanya paling afdal, maknanya dia yang paling mulia. Para anbiya dia lebih mulia daripada malaikat. Walaupun malaikat tu di langit dan mereka disebut tidak la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak jatuh dalam dosa. Para anbiya walaupun mereka di bumi lebih afdal daripada para malaikat. Setelah itu para malaikat. Kemudian setelah para malaikat, di kalangan manusia yang bukan anbiya, yang paling mulia, paling afdal, yang kita masukkan dengan afdal tadi, ialah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, paling mulia. Dan setelah Sayyidina Umar ada khilaf. Ada jumhur ulama kata ia adalah Sayyidina Utsman bin Affan, dan ada ulama yang kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian nama Sayyidina Abu Bakar ni apa dia? Kita selalu dengar namanya Sayyidina Abu Bakar, kan?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Quhafah. Namanya adalah Abdullah bin Quhafah nama dia. Tapi dia tak dikenali dengan Abu Quhafah, tak. Dia dikenali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq tu rujuk kepada satu peristiwa yang disebut oleh ulama bila mana Nabi SAW pulang daripada Mi'raj. Maka Nabi cerita dekat Ummul Hani tentang dia pergi ke Filistin dalam satu malam. Dan juga Nabi cerita kepada orang kafir. Nabi pergi ke sana, orang kafir persendakan Nabi, ejek Rasulullah. Orang nak pergi ke sana sebulan, kau pergi satu malam. Maka mereka telah mengejek Rasulullah SAW, dan mereka cuba cari pengikut untuk hina Rasulullah atas tajuk ni. Antaranya mereka naknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga kongsi dengan mereka hinanya Nabi SAW. Tapi bila mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka kata, wahai Abu Bakar, sahabat kamu ni, dia kata dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, pergi ke Palestin satu malam je. Takkan kamu tak tahu? Kita nak pergi ke sana perjalanannya sebulan. Macam mana kamu percaya ke? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, dia ada khabarkan kamu macam ini ke? Maka dia kata, ya, dia kabarkan dia pergi satu malam je. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia yang cakap macam itu dan ia wahyu daripada Allah, saya percaya. Saya percaya dengan perkhabaran langit. Saya percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Salamah, dia kufar masih tak puas hati. Kamu boleh percaya? Ya, saya percaya. Kalau sekiranya dikabarkan berita langit, saya percaya. Maka daripada sini, daripada peristiwa dia membenarkan Rasulullah SAW, hatta dalam masalah macam ini, dan Rasulullah dalam keadaan tersepit, orang kafir cuba nak mengejek dan mempermainkan Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar dia telah membantu Rasulullah SAW, maka dinamakan dia dengan As-Siddiq. Hingga hari ini kita panggil Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu masjid. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada setengah ulama kata bukanlah Sayyidina Abu Bakar, yang dimaksudkan ialah Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah Al-Ansari, yakni itu pendapat yang bukan majoriti ulama. Adapun majoriti ulama kita, mereka kata yang dimaksudkannya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa saddaqa bil husna. Sayyidina Abu Bakar ini saddaqa bil husna, dia membenarkan al husna. Husna ni apa dia? Di sini timbul persoalan dan perbahasan ulama tafsir. Ada ulama tafsir kata yang maksud dengan husna di sini la ilaha illallah, iaitu kalimah tauhid. Yang ia adalah kunci bagi Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dia mempercayai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka ini pendapat ulama lah. Maka itu maknanya. Tapi ada ulama dia kata tak. Ulama ada yang kata tak, bukan itu maknanya. Makna di sini Sayyiduna Abu Bakar saddaqa bil husna, maknanya dia mempercayai adanya syurga. Husna dimaksudkan di sini syurga, bukan makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi dari sudut nak datangkan makna ni beza di kalangan ulama. Bagi ulama yang kata maknanya syurga, mereka ada dalil juga. Mereka kata bila kita kata ini husna ni maknanya syurga, dan Sayyidina Abu Bakar beriman dengan adanya syurga, ada dalil. Dia kata dalam surah Yunus ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah,
yakni orang-orang yang beriman dia percaya dengan adanya husna, yakni syurga. Kalau ayat ni maknanya syurga, husna di sini maknanya syurga, husna di sana pun makna syurga jugalah. Dia kata husna kalau pada ayat surah Yunus maknanya syurga, maka dalam surah Al-Lail yang kita sedang bincang ni juga maknanya syurga. Dia kata macam tu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama tentang makna dia percaya dengan husna. Husna tu apa makna? Kalimah tauhid ke atau itu adalah maknanya syurga? Setengah ulama kata dia kalimah tauhid, setengah ulama kata tak, itu adalah maknanya syurga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra maknanya kami, yakni Allah, akan beri petunjuk kepadanya, yakni akan beri petunjuk kepada Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq asbab al-khair, untuk dia dapat sebab-sebab kebaikan, dan kita sediakan baginya syurga. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar ni turun ayat Al-Quran cerita padanya, beritakan dia ni masuk syurga. Jadi apa makna fasanu yassiruhu lil yusra? Kata ulama maknanya, kalaulah Allah inginkan bagi hamba itu kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi orang itu dapat sebab-sebab kebaikan. Tetapi kalau Allah Ta'ala inginkan bagi hamba keburukan, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan dan sebab-sebab keburukan tersebut kepadanya. Sebab itulah kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu diberi kemudahan dengan apa yang diciptakan baginya. Maknanya dipermudahkan sebab-sebab kebaikan ataupun kejahatan baginya. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, yakni dan adapun orang yang bakhil daripada beriman, yakni dia tidak beriman, kerana patutnya hak Allah yang paling besar ke atas hamba tu ialah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Maka dia kata di sini, man bakhila, siapa yang tak beriman, wastaghna, dia tak berminat langsung dengan tawaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia pula mendustakan al-husna. Jadi dia mendustakan la ilaha illallah, tak nak peluk Islam, bahkan dia dustakan la ilaha illallah. Dan boleh ditafsirkan husna dengan makna kedua, atau dia mendustakan ada syurga, kadzdzaba bil jannah. Maka orang ini dia jatuh di dalam kekufuran. Orang yang, maknanya ayat ni dia nak cerita kalau orang itu dia dusta la ilaha illallah, kafir. Itu maknanya. Orang yang tak percaya la ilaha illallah itu kafir. Orang yang tak percaya adanya syurga, maka dia kafir. Kenapa? Kerana dia mendustakan syahadah kedua. Syahadah pertama tu ialah la ilaha illallah. Syahadah kedua iaitulah Muhammadun Rasulullah. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra maknanya nuhayyi'uhu linnar. Kita akan sediakan baginya neraka. Allah Ta'ala sediakan bagi orang kafir ini neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ni kata ulama, ayat ni jadi dalil. Dua ayat, fasanuyassiruhu lil usra, satu lagi ayat sebelumnya fasanuyassiruhu lil yusra.
ayat yang pertama tu dia rujuk kepada orang mukmin dengan kebaikan yang mereka buat. Ayat kedua tu rujuk kepada orang kafir dengan dosa kekufuran. Maka Allah ciptakan ini untuk yang itu, Allah ciptakan yang ini untuk yang Allah ciptakan yang ini untuk orang kafir. Maka kata ulama, ini dalil bahawa Allah dia membantu orang mukmin di atas imannya dan Allah membantu orang kafir di atas kekufurannya. Jadi siapa yang menjadikan kudrat pada orang kafir sehingga dia boleh jatuh kufur? Allah. Siapakah yang menjadikan kudrat bagi orang mukmin sehingga dia beriman kepada Allah? Allah. Allah huwa khaliqu kulli syai'. Allah itu dia pencipta bagi segala sesuatu. Jadi kata para ulama, ini makna ayat yang ke-10. Fasanuyassiruhu lil usra. Kemudian kata para ulama, fa amma inna alaina lal, ataupun sebelumnya, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Hartanya yang dia bakhil daripada melakukan kebaikan, maka tidak akan menyelamatkan dia daripada diazab di dalam neraka dan tidak dapat membantu dia daripada jatuh dalam neraka. Harta ni tuan-tuan, dia khianat kita dan dia banyak menipu kepada kita. Harta dunia ni dia takkan dapat selamatkan kita di hari kiamat. Sebab tu Sayyidina Ali kata, al-malu anta tahrusuhu wa amma al-alam huwa yahrusuka. Harta ni kita yang susah payah duk jaga dia. Kita yang jaga dia. Harta ni makin banyak makin susah. Bank duit banyak, makin besar bank tu, nak tengok duit bank tu banyak, pagat dia makin ramai. Maka makin pagat tu makin ramai tu maknanya duit dia banyak. Kan? Makin orang tu dia ada harta, makin dia susah, gundah gulana. Tapi ilmu senantiasa menjaga kita. Jadi kaya pun ada ilmu, alhamdulillah. Jadi miskin pun ada ilmu, dia alhamdulillah. Dalam keadaan apa jua, ilmu dia membantu seseorang dan memberi manfaat kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya kira sampai di sini apa yang kita ingin sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.